iaitu tindakan tindakan antibody. Kalau buku teks awak, muka surat 204. Yang ni memang ambil direct daripada buku teks awak lah. Okey, tindakan antibody. So, kamu dah tahu yang sebenarnya ni antara salah satu daripada third line defense kita lah. Sistem pertahanan badan kita yang ketiga ni. Kan kita dah belajar sampai sistem pertahanan badan kita yang ketiga itu. So, dia adalah satu mekanisme pertahanan badan secara spesifik yang melibatkan penghasilan antibody oleh limfosit. Okay, jadi awak dah tengok sikit lah sedikit. So, hari ni kita nak belajar dengan lebih spesifik ataupun lebih detail macam mana antibody yang dihasilkan oleh limfosit ini bertindak balas ke atas mikroorganisma ataupun patogen lah sebenarnya yang masuk ke dalam badan seseorang itu. Okey, jadi yang ni daripada buku teks book awak kan. Yang ni dia ada beberapa cara lah. 5 kalau ikut textbook awak tu. So ni slide saya yang lama lah. Okey, so dia kebanyakannya adalah menggunakan proses fagositosis, ada jugalah, dan juga penghasilan antibody untuk memerangkap dia. So kita tengok sini 11.2 tindakan antibody. Antigen dimusnahkan oleh antibody melalui beberapa mekanisme lah. Sebelum tu saya recall balik apa dia antigen tapi ikut bahasa Inggeris yang ni. Antigen adalah bahan, biasanya protein lah macam saya dah bagi tahu awak, di permukaan on the surface of a cell of or bacterium that stimulate the production of an antibody. So sebenarnya antigen tu adalah, sebab tu saya bagi tahu sebelum ni, dia macam casing, kulit luar pada patogen yang masuk ke dalam badan seseorang itu. Tak kisahlah benda tu virus ke, benda tu bakteria ke, dia memang akan ada kulit luar tu, surface of cell dia tu yang sebenarnya biasa terdiri daripada protein. Even COVID-19 pun dia punya casing, dia punya casing lah sebenarnya. Apa tu, kulit luar dia terdiri daripada protein. Okay, so bila dia masuk dalam badan, dia akan mengaktifkan, dia akan merangsang penghasilan antibody. Siapa yang hasilkan antibody? Antibody dihasilkan oleh limfosit. Limfosit hasilkan 2 jenis tau antibody. Ingat balik. Limfosit hasilkan 2 jenis antibody. Satu limfosit T. Kenapa yang ni jadi kecil? Satu limfosit T, satu limfosit B. Limfosit T tu yang kerja dia nak lawan lah patogen yang masuk. Tapi limfosit B dia kerja dia untuk memori je. Dia akan recall balik. Kalau serangan kali kedua berlaku, kali ketiga berlaku. Okay, jadi kan, so itu apa yang awak kena tahu. Term, apa maksud antigen, apa maksud antibody. Jadi antibody ni dihasilkan oleh sel di dalam limfosit dalam badan kita lah. Okay. So kadang-kadang, bukan kadang-kadang, waktu mula-mula dia masuk, kalau dia tak kenal lagi, okay, sel limfosit tu akan buat kerja lah. Dia ada 2 kan, T dengan B. Kata kalau dia masuk kali kedua, bila dia masuk kali kedua, sel limfosit yang jenis B tu yang akan buat kerja. Okay, limfosit B akan buat kerja sebab dia akan recall balik. Okay, jadi cara antibody ini bertindak balas adalah melalui 5 cara lah. Dalam textbook awak tu ada muka surat 204 sampai 205. So ada 5 cara. Pertama sekali adalah secara pengaglutinan. Okay, pengaglutinan ini adalah apabila antibody tu, aglutin ni maksudnya penggumpalan. Bahasa lain dia penggumpalan, tapi kita guna term dalam biologi dia panggil pengaglutinan. So itu maksudnya dia macam ni, dia perangkap semua, dia kumpalkan semua, lepas tu dia aglutinate lah, maksudnya dia gumpal semua. Bila dia bergumpal, dia duduk sekali, dia tak boleh serang tau dia punya host. Dia tak boleh dah nak pergi serang dia punya host. Dia pergi serang host dia tu seorang-seorang, satu. Tapi bila antibody mari, ikat, duduk sekali semua. Dia jadi penggumpalan. Tapi kita tak panggil dia penggumpalan. Term yang patut digunakan di sini adalah pengaglutinan. Prosesnya adalah pengaglutinan, agglutination. Tapi cara dia adalah dia menggumpalkan, dia ikat semua patogen itu, perangkap bila
antigen tu dikesan oleh antibody, okey, antibody pun hantar sel T. Sel T tu akan perangkap semua, antibody sel T tu akan perangkap semua, gumpal, combine semua sekali. Lepas tu nanti akan datang sel fagosit. Ni, fagosit ni akan datang, akan perangkap semua yang menggumpal tadi. Jadi itu cara macam mana pengaglutinan itu berlaku dekat dalam badan orang yang diserang oleh patogen. Okey, itu kalau pengaglutinan, aglutinasi kan, aglutinasi. Okey, yang kedua, ni lah. Ni pun ada gambar juga ni. Antibody menyebabkan patogen bergumpal. Jadi dia tak boleh berfungsi. Aglutini ni lah. Antibody menyebabkan antigen membentuk satu gumpulan. So dia combine semua sekali. Bila dia combine memang dia tak boleh buat. Dia tak boleh nak masuk lah. Macam ni. Ni maksud dia. Sepatutnya ini cara yang betul. Dia datang, dia serang. Dia serang, dia masuk. Okey, dia serang, lepas tu dia akan tembak, cucuk. Dia punya DNA ataupun RNA. Kalau dia virus ke, dia bakteria ke, dia akan dia akan suntik dia punya RNA katakanlah. Dia suntik dalam RNA tu, bila dia boleh masuk dah dekat dalam host dia. Ni host lah ni. Host dia. So bila dia suntik, dia berlekat dan dia berjaya suntik, maka dia akan boleh replicate banyak DNA dia ke RNA dia. So dia dah menguasai host tersebut. Tapi bila berlaku aglutinasi tadi, pengaglutinan tadi, dia dah duduk combine sekali, dia tak boleh lah. Ataupun yang ni dia ni kan, ataupun air antibody sekat dia untuk melekat. So dah tak jadi normal. Dia tak boleh nak dia block. Antibody tu dah block proses penyuntikan, coating dia tu tak berjaya dilakukan, maka dia tak boleh nak suntik RNA tu. Dia ataupun dia tak boleh nak copy RNA dia banyak-banyak dekat dalam host. Itu cara macam mana kita halang, badan kita menghalang antigen tu menyerang host yang sepatutnya diserang lah. Okey, kalau peneutralan pula, antibody akan bergabung dengan toksin yang dihasilkan oleh bakteria tersebut. So maksudnya antigen masuk dengan cara ada toksin dekat dalam dia, dekat casing dia. So bila antibody pergi perangkap, antibody tu tengok spesifiknya. Serupa, awak tengok sini Sini dia bentuk macam, kalau awak tengok betul-betul ni, lain tau setiap ni. Yang ni bentuk gini. Itu maksud spesifik. Antibody ni spesifik. Dia memang sesuai dengan antigen ni. Lepas tu kalau antibody ni tak boleh pergi serak, tak boleh pergi buat kerja ni. Kenapa? Sebab yang ini sesuai dengan antigen yang ini pula. Toksin yang dihasilkan tu boleh neutralkan oleh antibody yang ini. Tak boleh digunakan, yang ni tak boleh. Itu maksud antibody tu dia buat kerja spesifik. Okey, yang ini pula antibody ni sesuai dengan bentuk antigen yang ini pula. Itu maksud spesifik. Maksudnya dia dihasilkan khas untuk lawan satu jenis antigen. Tapi antibody ni banyak boleh buat. Mari antigen tu, okey. Dia sediakan antibody untuk lawan dia. Mari antigen tu, limfosit akan sediakan antibody yang sesuai untuk lawan dia. Lepas tu dia akan simpan sikit untuk yang tu yang kita panggil limfosit B tu. Untuk kalau ada berlaku serangan kali kedua, maka tak payah dah susah-susah daripada first step nak hasilkan dia apa semua, tak ada. So badan itu akan terus menghasilkan antibody yang boleh lawan dia terus. So kita tak akan demam. Sebenarnya demam-demam itu adalah permulaan macam mana antibody dalam badan kita nak dihasilkan untuk lawan antigen yang masuk dalam badan. Okey, lepas tu pemendakan. Okey, pemendakan ni antibody bertindak dengan antigen terlarut untuk membentuk satu kompleks yang tidak larut. Mendakan lah. Jadi selepas itu last sekali sel fagosit akan datang pergi makan dia orang semua sekali juga. Macam itulah lebih kurang makan lah kan. Okey. Lepas tu kita tengok pengopsinan. Okay, pengopsinan pula adalah apabila antibody bergabung dengan antigen dan bertindak sebagai petanda supaya sel fagosit boleh mengenal antigen tersebut dan memusnahkan dia. Antibody tu datang, duduk kat sini. Jadi marilah sel fagosit kita ni pun sel darah putih lah. Dia ada tiga kan yang kerja dia makan makan patogen ni. So
ikutlah yang mana sesuai. So, yang ini ni dia akan bagi signal kepada sel fagosit untuk datang dan perangkap bakteria tersebut supaya bakteria itu tersebut dapat dimusnahkan dengan enzim lysozyme yang ada dekat dalam sel fagosit tadi. Okay, lepas tu kita ada penguraian. Penguraian pula antibody tu bergabung, bila dia bergabung dengan antigen, dia rembes enzim lysin. Terus lysosom ni antibody jenis lysin. Silap. Antibody jenis lysin. Dia akan rembeskan lysozyme untuk memusnahkan, menguraikan, memecahkan. Lisis lah ni, yang ini lisis ni. Cara dia untuk memusnahkan bakteria tersebut ataupun patogen tersebut lah. So bila dia gabung, antibody itu bergabung dengan antigen, antigen itu akan dimusnahkan oleh antibody jenis lisin ini dengan cara merembeskan lysozyme supaya bakteria tersebut terurai, pecah. Itu cara, 5 cara macam mana badan kita memberi tindak balas apabila masuk antigen ataupun patogen. Ni samalah. Okey, ni lisin tadi memusnahkan antigen dengan melarutkan membran luar antigen. So lepas tu antigen tu musnah. Bakteria dekat dalam ni pun musnah lah. Neutralization yang ni sama kan. Jadi saya buat ambil kad masuk dekat dalam lah. Antitoksin dikeluarkan oleh antigen. Ini antitoksin mula ni meneutralkan toksin dikeluarkan oleh antigen. Saya nak berhenti kejap sebab telefon saya bunyi azan. Sekejap eh. Mari kita sambung untuk jenis keimunan. Okey, kita sambung lah. So, mana tadi? Jenis keimunan. Okey, untuk jenis keimunan ini, ini daripada textbook awak. Ada direct gini lah. Okey, terdapat 2 jenis keimunan. Okay, keimunan aktif dengan keimunan pasif lah. Okey, semua ini bermaksud limfosit, sel limfosit yang menghasilkan antibody untuk gerak balas terhadap rangsangan yang dihasilkan oleh antigen. So maksudnya keimunan tu dia ada 2 jenis. Satu keimunan pasif, satu keimunan aktif.
Keimunan aktif, semula keimunan aktif pula bagi 2. Bawah dia lagi. Keimunan pasif bagi 2. Okey, awak ingat gini je. Macam mana? Saya ada slide ni. Ni. Ni keimunan keimunan aktif itu adalah apabila badan kita sendiri yang hasilkan antibody tu. Itu maksud keimunan aktif. Kalaulah keimunan pasif, badan kita tak hasilkan antibody tu, tapi kita dapat daripada luar. Kita ambil direct daripada luar. Diambil daripada luar, masuk dalam badan. Antibody siap-siap dah. Kalau keimunan aktif, badan kita tu sendiri hasilkan antibody. Okay. Boleh? Faham ke tak? Apa dia, macam apa beza dua ni? Keimunan aktif dengan keimunan pasif sebelum masuk. Sebelum jadi buatan ni. Yang ni pun senang je. Faham ke tak ni? Faham cikgu. Okay. So sebelum nak pergi detail lagi, saya nak awak tahu apa maksud immunity dulu. Apa maksud immunity? Ataupun keimunan seseorang tu. Kenapa yang kerajaan suruh cocok sangat vaksin COVID-19 ni? Dia nak suruh badan kita imun. Kita ada immunity, keimunan terhadap virus COVID-19. Itu sebenarnya yang fungsi vaksin dekat situ. Untuk menghasilkan antibody supaya badan kita ada keupayaan untuk menentang patogen tu. Kalau ini virus COVID-19 daripada menjangkiti. So, itu ada, kita pun beroleh keimunan. Kita dapat imuniti daripada vaksin tersebut. Contohnya lah. So, keimunan ini, imuniti adalah keupayaan sistem badan kita menentang sesuatu patogen setelah pernah dijangkiti oleh sesuatu patogen tersebut. Okay, tapi dalam konsep vaksin ni dia lain sikit. Nanti kita akan jumpalah lepas ni. Nanti awak akan faham sebenarnya. Okey, lepas tu kita ada inilah pengimunan. Pengimunan ni sama juga macam pendalaman dengan pedalaman. Pedalaman kawasan, pendalaman. Maksudnya proses. So ni samalah. Pengimunan proses, pengaloyan proses, pembacaan proses membaca. So ni pengimunan maksudnya proses kita nak dapatkan keimunan tadi. Kita nak dapatkan immunity tadi. So bila kita dipanggil dalam MySejahtera tu untuk disuntik sekian hari. Itu adalah proses pengimunan. Dijalankan melalui proses suntikan. Dia ada 2 jenis suntikan. Satu vaksin, satu antiserum. So yang vaksin COVID-19 awak tak layak lagi. Orang yang umur 18 tahun ke atas saja layak. Dia buat proses pengimunan. Bila dia buat proses pengimunan, maksudnya dia disuntik vaksin. Vaksin akan merangsang badan menghasilkan antibody untuk membuatkan badan itu imun, mendapat keimunan terhadap sesuatu jangkitan ataupun patogen tersebut. Sesuatu penyakit. So itu. Okay. Lepas tu kita tengok apa maksud vaksin. Vaksin ini adalah bahasa Inggeris . Okay, vaksin ini adalah cecair ataupun satu larutan lah, satu cecair lah sebenarnya yang mengandungi bakteria ataupun virus, sebenarnya patogen lah yang telah pun mati atau dilemahkan. Okey, ini adalah vaksin tradisional. Sekarang dia ada vaksin moden dengan vaksin tradisional. Ini vaksin tradisional kita. Vaksin ialah satu sejenis bahan cecair yang mengandungi bakteria ataupun virus yang telah pun dilemahkan. Dia ada ampaian patogen yang lemah, dah mati ke ataupun dah tak berfungsi, tapi dia ada benda tu. Dia mengandungi tu. Itu vaksin tradisional lah yang sebelum-sebelum ni ada. Okay, tetapi dengan kajian yang semakin banyak tentang proses dengan kejuruteraan genetik semua-semua tu kan, maka kita boleh hasilkan satu vaksin yang kita tak guna pun sebenarnya bakteria ataupun virus yang telah dilemahkan. Okey, saya tak panggil dalam bakteria virus saya panggil patogen. Bila patogen tu maksudnya semua mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okey, daripada situ dia ambil dia tak ambil dah patogen tersebut. Dia hanya ambil RNA dia. Bila dia ambil RNA dia tu, dia boleh copy RNA dia tu dan hasilkan vaksin mRNA.
Sebab tu sekarang vaksin ada, awak dengar vaksin tradisional, siapa yang suka baca tu kan, bacalah sebenarnya. Dia ada sangat relate dengan kamu. Benda yang berkaitan dengan COVID-19 ni sangat-sangat dekat dengan kamu punya topik hari ni. Semalam, hari ni, bila sampai habis bab ni lah. Kan? So, dia sangat dekat. So, awak boleh relate benda tu. Okay, jadi, dia hasilkan satu vaksin moden. Dia panggil vaksin mRNA. Okay, Pfizer adalah contoh vaksin mRNA. Okay, Sinovac adalah contoh vaksin tradisional yang dihasilkan daripada ampaian virus bakteria ke apa-apa lah. Yang kalau yang ni virus COVID-19 yang telah pun mati ataupun dilemahkan. So dia buat lah, bukanlah ambil direct terus masuk terus dekat dalam badan seseorang tu, tidak. Tapi dulu sejarah permulaan vaksin ni memang diambil daripada vaksin daripada bakteria sebenar. Dia cerita pas dia, kalau tak silap saya lah, dulu saya jumpa, saya tak ingat dah. Vaksin itu, saya pernah send dalam grup ni, saya pun tak ingat. Ada gambar cacah hok mula-mula sekali. Orang tu dia ambil bukan cacar manusia, dia ambil cacar lembu. Kalau tak silap saya. Dia ambil cacar lembu, dia punya virus cacar lembu, dia ambil, lepas tu dia korek masuk, dia congkil badan seseorang tu. Dia test dekat binatang dulu rasanya. Lepas tu dia buat dekat atas manusia. Lepas tu berjaya. Memang virus sebenar. Tapi virus cacar lembu tu, dia tidak sekuat virus cacar manusia. Jadi bila orang yang test mula-mula tu, berjaya, bila orang lain kena jangkitan, dia tak kena jangkitan. So daripada situlah dia perkembangan vaksin itu berlaku. Macam mana vaksin itu dihasilkan. Dulu macam tu. Dan lepas tu masuk dalam makmal dah lah. Sekarang bukanlah ambil daripada situ korek. Tidak dah lah. Itu sejarah macam mana vaksin itu dijumpai. Tapi disebabkan jumpa vaksin inilah sebenarnya kita dapat mencegah pelbagai jenis jangkitan penyakit. Dengan mewujudkan imuniti kelompok. Itu yang kerjaan kita tengah nak buat sekarang tentang imuniti kelompok. Okay, so vaksin ini dimasukkan ke dalam badan seseorang untuk merangsang limfosit. Siapa limfosit? Sel darah putih. Untuk menghasilkan antibodi tertentu bagi melawan patogen tersebut lah. Macam kalau COVID-19, nak lawan COVID-19, vaksin COVID-19. Okay, lepas tu kita ada satu lagi yang nak digunakan untuk pengimunan ni, dia panggil anti-serum. Anti-serum ini adalah, okay, tengok beza. Vaksin kita masuk virus ke mRNA ke kan, yang ada kaitan dengan patogen tersebut, penyakit tersebut. Lepas tu badan kita dirangsang menghasilkan antibodi. Nampak maksudnya kat sini, badan kita sendiri hasilkan antibodi untuk lawan penyakit tersebut. Okay, lain pula dengan anti-serum. Anti-serum, dia mengandungi antibodi. Dalam dia dah ada siap-siap dah antibodi. Cocok tu maksudnya kita cocok antibodi. Dekat dalam jarum suntikan tu ada antibodi. Tadi dekat dalam jarum suntikan tu ada virus yang telah mati ataupun dilemahkan. Kali ni dalam jarum suntikan itu ada antibodi siap-siap. Antibodi yang spesifik dah untuk lawan penyakit tersebut. Biasanya anti-serum diberikan kepada mereka yang telah terkena jangkitan. Ataupun dia terkena benda sebelum dia kena sikit lagi. Mungkin dia nak khawatir benda tu jadi jangkitan kan. So dia suntik. Untuk serta-merta lawan patogen atau antigen yang telah pun ada dekat dalam badan seseorang tersebut. So kita ada dua jenis benda yang kita nak suntik dekat dalam badan. Sama ada vaksin ataupun anti-serum. Okay, vaksin, suntik, badan hasilkan sendiri antibodi. Anti-serum, suntik, terus antibodi. Maksudnya badan tak hasilkan antibodi sendiri. Ambil daripada luar. Nampak tak beza antara vaksin dengan anti-serum? Nampak tak beza kat situ? Pak A? Pak A. Faham So kat situ sebenarnya awak dah boleh masuk tau. Vaksin ni duduk dekat dalam mana? Keimunan semula jadi, keimunan aktif ke keimunan pasif? Kita boleh masuk lah. So, apa dia ni sebenarnya? Keimunan aktif ialah apabila badan menghasilkan sendiri antibodi. Manakala keimunan pasif, dia
dapat antibody daripada luar. Okey, vaksin dan antiserum adalah buatan manusia. Maka dia akan jatuh dalam kategori buatan ini. Vaksin, dia akan duduk dekat keimunan aktif buatan. Kenapa? Badan sendiri hasilkan antibody tapi dirangsang oleh vaksin yang telah dibuat oleh manusia. Manusia hasilkan. Okey, keimunan pasif buatan pula adalah contoh dia adalah antiserum. Kenapa? Sebab dalam antiserum ada antibody telah dimasukkan daripada luar. Dan siapa yang buat antiserum tu? Manusia. Maka dia adalah keimunan pasif buatan. Bila jadi semula jadi? Apabila badan kita ataupun benda tu memang manusia tak boleh buat. So dia masuk dalam kategori semula jadi. Okey, jadi awak boleh buka buku teks awak, muka surat 206 dengan 207. Dekat situ ada detail lah sebenarnya tentang keimunan aktif semula jadi, keimunan pasif semula jadi, keimunan aktif buatan dan keimunan pasif buatan. Jadi atas sekali awak kena ingat, keimunan aktif adalah badan sendiri hasilkan antibody. Siapa yang hasilkan antibody? Sel limfosit. Dan biasanya keimunan aktif ini kekal untuk jangka masa yang lama. Okey, keimunan pasif pula sebab kita ambil daripada luar, badan kita tak ada pun benda tu. Maka kita boleh katakan automatik kita faham. Sekejap je lah, habis-habis lah. Sebab badan kita tak hasilkan sendiri, kita ambil daripada luar. Ada setakat ada, habis-habis. Bila habis maksudnya kenapa? Kena suntik balik. Lepas tu, buat apa vaksin sampai kena suntik dos kedua, dos ketiga? Nanti awak tengok kejap lagi buat apa dia jadi gitu. Okay. So kat situ, kita kata pandangan awak mula-mula lah. Apa yang awak kena faham tentang keimunan. Okey, keimunan aktif semula jadi adalah keimunan yang diperolehi apabila seseorang itu sembuh daripada penyakit. Paling senang sekali adalah awak ingat gini. Kalaulah penyakit chicken apa dah? Chickenpox. Penyakit chickenpox adalah salah satu contoh keimunan aktif semula jadi. Dekat dalam textbook awak, dia buat situ dia panggil cacar air. Penyakit cacar air lah. Kita nak panggil chickenpox. Okey, kok bahasa kita belajar sepatutnya kita boleh dipanggil sebagai chickenpox, tak ada masalah. Satu lagi bahasa Melayu dia adalah penyakit cacar air. Okey, penyakit ini apabila seseorang individu itu diserang oleh virus chickenpox tadi, sel badan dia, limfosit dia akan hasilkan antibody untuk menentang penyakit tersebut. Okey, tapi memang first time memang dia akan kenalah penyakit tu, memang naiklah biji-biji tu. Semua tu akan naik. Tetapi setelah individu itu sembuh daripada penyakit chickenpox, kali pertama dia diserang, maka badan dia telah pun ingat sel limfosit ada dua kan, dia hasilkan antibody, sel B dengan sel T. Sel T dah buat kerja dia. Lawan, tak berjaya. Tapi sel B ingat balik. Sel B dah capture, masuk dekat dalam memori dia. Okey, ini virus chickenpox. Nanti kalau dia mari ni, kita boleh lawan sebab kita dah ada antibody. Badan cakap macam tu. So sel limfosit B akan simpan memori. Maka badan kita dah ada dah. Antibody tu memang dah ada. Sikit. So badan akan mengandungi antibody yang berlebihan untuk melindunginya daripada jangkitan patogen yang sama pada masa depan. Sebab itulah chickenpox kita kena sekali saja seumur hidup sepatutnya. Tapi ada yang kena 2 kali. Kenapa? Okey. Saya nak awak ini gini. Okey, jadi gini ni. Katakanlah ni serangan kali pertama, chickenpox. Okay. So badan akan hasilkan antibody tapi slow lah. Sebab itulah memang dia terkena jangkitan. Okay. Lepas itu, selepas beberapa lama, dia akan ada lagi terdedah. Dia akan terdedah pula lagi sekali kepada chickenpox. Campak ni. Dia ada campak biasa. Misal tu campak yang duduk dalam kulit tau. Memang campak yang duduk dalam kulit tu. Kalau chickenpox tu cacar air yang biji-biji berair tu. Okey, dia ada dua. Dua-dua tu memang virus. Okey. So, bila dia terdedah kali kedua, badan akan ada sel limfosit B tu akan hasilkan antibody dengan cepatnya.
Kali ni dia akan lepas level of immunity. Dan bila dia lepas level of immunity ni, antibody tu kekal dekat dalam badan seseorang itu sampai bila-bila. Okey, bila serangan kali kedua, dia dah ada kan? Maka dia tak kena dah jangkitan. Dan dia kekal. Orang tu memang imun. Dah ada keimunan terhadap penyakit chickenpox. Tapi kalau dia diserang kali kedua, maksudnya apa? Maksudnya badan dia tu tak dapat lagi hasilkan antibody yang melebihi level of immunity, keimunan badan dia. That's why badan dia tak boleh nak lawan. Yang tu yang orang tua kata nanti biar dulu naik semua daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Biar naik semua. Kenapa? Sebab dia nak suruh badan orang tu yang pesakit kali pertama kena tu biar dah banyak, ada dah. Production of antibody dia tu dah tinggi dah. So bila dia kena serangan kali kedua tu, senang dia untuk lawan sebab badan dia dah imun. Itu kenapa ada jangkitan kali kedua dan tak ada yang mengalami jangkitan kali kedua. Kenapa chickenpox tu macam tu? So memang sepatutnya insya-Allah kalau dah pernah kena sekali memang takkan kena lagi. Tetapi kalau badan kita tak cukup antibody untuk lawan, masih akan ada jangkitan. Okey, ini apa? Ini adalah keimunan aktif semula jadi. Boleh ingat Okey, lepas tu kita ada keimunan aktif buatan. Apa dia keimunan aktif buatan? Apabila kita dapat suntikan vaksin. Yang gaya-gaya sekarang ni kan? Okey, apabila seseorang itu disuntik vaksin yang mengandungi patogen yang mati atau dilemahkan, ia merangsang limfosit untuk mengeluarkan antibody terhadap patogen tersebut. Tapi disebabkan patogen tu telah pun mati ataupun dilemahkan ataupun dia disuntik dengan mRNA, vaksin moden itu, tidaklah banyak antibody ada dalam badan dia. Dia ada sikit lah. Nak suruh badan dia kenal. Okey, sel limfosit B tengok mari masuk vaksin. Katalah disuntik vaksin kan. So, okey. Ni patogen ni, virus COVID-19 ni. Sel limfosit B hasilkan dua jenis sel antibody. Antibody T dengan antibody B. Antibody T pula lawan. Sebab itulah orang biasa yang kena vaksin mula-mula tu dia akan demam. Dia akan lenguh. Itu adalah tanda biasa. Jangan pula sebelum pergi cucuk vaksin, pergi makan Panadol. Apa tak boleh makan Panadol? Kita nak suruh badan kita hasilkan antibody, buat sendiri. Bila dah awak suruh badan awak relax, banyak antibody yang akan dihasilkan oleh badan awak. Okay, saya memang tak galakkan kalau orang tanya saya, kena pergi makan Panadol sebelum pergi suntik vaksin. Tak perlu. Kita nak suruh badan kita hasilkan antibody sendiri dulu. Sebanyak mana antibody yang boleh dihasilkan oleh badan kita? Bila dah suntik, awak rasa tak sihat. Okay, fine. Waktu tu memang patut ambil Panadol ataupun ubat tahan sakit. Kenapa? Sebab kita dah bagi peluang kepada badan kita untuk hasilkan sebanyak boleh antibody. Itu reaksi biasa apabila badan kita hasilkan antibody. Sebab itulah bayi apabila disuntik kali pertama, bila dia ada program imunisasi dia sendiri, baby ni. Dia ada 1 hari, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dia ada. Kerajaan dah siapkan satu program imunisasi untuk dia orang. Setiap kali bawa pergi tu, baby akan demam. Tapi ada waktu anak saya kecil dulu memang ada orang dah ajar dah. Nak bagi anak demam, sebelum pergi suntik, bagi dulu dia makan ubat demam. Nak buat apa? Kita usaha buat benda tu sebab kita nak suruh badan anak kita tu hasilkan antibody untuk lawan penyakit tersebut. Kalaulah kita bagi dulu ubat, teori yang awak belajar hari ni akan tunjukkan bahawa konsep itu salah. Sebab tu kita kena dedahkan dulu dan ada reaksi. Okey, sekarang awak kena ingat satu lagi perkataan. AFI. AEFI. AFI itu adalah dia panggil tindak balas badan kita selepas kita disuntik oleh vaksin. Dia akan adalah lenguh-lenguh ke. Semua vaksin akan ada AFI dia sendiri. Okey. Kuat atau tidak AFI itu bergantung kepada sistem pertahanan badan kita. Awak dah belajar kita ada 3 step. Okey, yang ini step pertama dia tak lalu, step kedua dia tak lalu, dia terus pergi masuk step ketiga sebab dia dah cocok tu dekat dalam badan kita. Vaksin. So, kesan dia memang macam tu. Ada orang, kalau tanya saya lah pasal vaksin ni kan, maksudnya kalaulah seseorang itu
dia terdedah dengan COVID-19, kalau dia tak, kalau melalui vaksin, kalau dia ada reaksi macam tu kan, kuat tu, dia akan adalah duduk kat fasa berapa penyakit COVID-19 tu sebenarnya. Kalau badan dia tu tak ada apa-apa kesan dengan vaksin yang dimasukkan, maksudnya badan dia tu mempunyai sistem pertahanan badan yang kuat. Kalaulah dengan vaksin yang masuk itu, dia dah demam, dia dah apa, memang kalau dia kena COVID-19 yang sebenarnya, mungkin lebih teruk daripada apa yang jadi pada dia selepas dia divaksinkan. Maksudnya badan dia tu tak kuat mana. Tu yang kita tak nak. Sebab itulah kita kena ambil suntikan vaksin. Sebab kita nak suruh badan kita bersedia untuk lawan COVID-19 sebelum virus COVID-19 yang sebenar masuk dekat dalam badan kita. Dengan banyaknya varian-varian baru yang lebih canggih tu, kita pun tak tahu vaksin yang ada sekarang ini adakah mampu untuk cegah badan kita. Satu lagi yang saya nak awak ingat, vaksin ini bukan untuk mencegah. Betul-betul sebenarnya dia bukan untuk mencegah. Memang kita nak cegah satu. Dia ada satu lagi, kalau tak boleh cegah, dia nak mengurangkan kesan kalau kejadian sebenar tu berlaku. Dia nak, maksudnya kalau orang dah ambil vaksin, dia tak dapat cegah patogen virus COVID-19 tu serang badan dia. Tapi sekurang-kurangnya dia dapat tolong badan dia untuk mengurangkan kesan COVID-19 yang sebenar tu masuk. So dia tak akan pergi kepada fasa yang teruk. Maksudnya fasa 4 ataupun fasa 5. Dia mungkin duduk dekat fasa 1 atau fasa 2 je penyakit COVID-19 dia tu. Kan awak baca lah dia ada fasa 1 sampai 5. 4 dengan 5 tu awak teruk. 1, 2, 3 tu awak biasa-biasa. 3 tu awak tengah-tengah lah. So mungkin orang yang kena vaksin ni kalau dia kena juga COVID-19, dia duduk di fasa 1 atau fasa 2. Sebab dia bukan untuk mencegah. Ramai orang kata kenapa bila dah cocok vaksin masih banyak kena. Sekurang-kurangnya dia dapat membantu badan dia bersedia lebih awal, maka badan dia tu dah ada antibody untuk lawan. So dia tak akan pergi kepada stage yang ketiga, stage yang keempat dan kelima. Dia duduk kat stage 1 atau stage 2 saja. Jangkitan penyakit dia tu. Itulah sebenarnya vaksin tu, fungsi dia. Dan satu lagi, kenapa vaksin ini diberikan bukan sekali. Ada vaksin 1 dos saja dah cukup. Ada vaksin 2 dos, ada vaksin 3 dos. Jangan terkejutlah kalau vaksin COVID-19 pun jadi 3 dos. Sebab hepatitis B yang awak dapat daripada awak lahir hari pertama pun 3 dos juga. Awak je tak perasan sebab waktu kecil mak awak yang bawa pergi cocok ikut program imunisasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Kenapa kena cocok 2 kali? Sebab suntikan kali kedua itu perlu untuk meningkatkan. Tadi awak ingat tak? Waktu mula-mula keimunan aktif semula jadi tu, ni lah macam ni lah. Ini kan, suntikan kali pertama, badan dia tu dapat hasilkan antibody tapi tak banyak. Dia akan turun. Kita tak nak dia turun, terus hilang. Maka sebelum dia turun tu, sebelum dia terus antibody tu hilang, habis, maka dia kena cocok kali kedua. Apa fungsi booster ni? Second vaccination ni, second dose ni, untuk meningkatkan dan mempercepatkan lagi proses penghasilan antibody supaya melepasi. Ni, nampak ni, kepekatan antibody bertambah. So nak meningkatkan kepekatan antibody dekat dalam badan seseorang itu sehingga melepasi level of immunity, keimunan badan. Bila dia lepas ni, maka antibody itu akan kekal dalam darah dia dan takkan turun jadi kosong. So dia ada keimunan terhadap penyakit tersebut. Katakanlah macam hepatitis B ataupun dia kata sekarang vaksin COVID-19 tu kan, dia akan turun selepas 6 bulan. Katanya Sinovac pun sama. Pfizer pun sama. Maksudnya kalau lah kita tukar ini jadi bulan so dia kena first injection. Sepatutnya first injection. Lepas tu dalam masa 2 minggu dia kena second injection kat sini. 21 3 minggu. Dia kena second injection. Second injection dia kena kat sini. Lepas tu dia dalam masa 6 bulan dia akan drop balik. Sebab tu dia kena suntik sebelum 6 bulan, naikkan balik dia supaya level of immunity dia tu lepas. Bila lepas level of immunity, badan orang tu ada keimunan. So kalau soalan tanya, orang ni bila dia dapat keimunan badan dia? Dia dapat keimunan badan dia selepas
Cara awak nak ramalkan level bila seseorang itu dapat keimunan. Saya rekod kan? Kelas saya ni saya Okey, rekod tak? cikgu. Rekod kan? Okey, awak tengok nampak tak ni? Nampak tak telefon saya? Bukan telefon saya, maksudnya dapat kan? So kat sini macam mana nak tahu bila dia dapat keimunan, awak ambil sini. Ni, bawa turun. Saya ingat dah. Ini masa di mana badan orang tu yang kena suntik ni dapat keimunan. So dia dapat keimunan antara minggu ke-5 hingga minggu ke-6. Maksudnya selepas minggu ke-6 tu badan dia dah dapat keimunan. Kadang-kadang dia tukar benda ni jadi hari. So ni hari minggu ke-5, minggu ke-6. Tengah-tengah minggu ni mungkinlah 5 minggu, 2 hari, 3 hari macam tu lah. So badan dia dapat keimunan terhadap penyakit tersebut. Soalan akan tanya, bila orang ini dapat keimunan? Biasa adalah naik berapa kat sini kan? Ni tengah-tengah. So ini maksudnya badan dia dapat keimunan bila? Waktu kat sini. Apabila antibody dalam badan dia tu cross level of immunity. Inilah hari di mana dia dapat keimunan. Badan dia memang imun terhadap penyakit tersebut. So itu cara macam mana kita nak dapatkan keimunan, macam mana kita nak kira bila keimunan seseorang itu dapat. Boleh faham Nah, ikan yang tu. Faham tak? Faham cikgu. Okay, so kita sambung pula. So dekat sini, saya bagi contoh BCG, batuk kering Okay, kalau batuk kering, awak hari pertama awak dilahirkan ke dunia ni, doktor tak tanya tau, dekat klinik doktor tak tanya mak ni boleh tak cocok vaksin BCG ni. Semua orang yang lahir dekat Malaysia ni, yang dilaporkan kelahirannya di klinik akan dicocok dengan vaksin BCG dan hepatitis B dos pertama. Tak kisahlah mak bapak dia anti-vaksin ke, tak anti-vaksin ke, kalau dia lahir betul, cara betul, bukan lahir kat rumah, lepas tu dia lapor kelahiran dia tu, dibawa pergi hospital anak dia tu, doktor akan cocok BCG dengan hepatitis B dos pertama. Sebab dia nak suruh, kenapa BCG tu? BCG tu adalah vaksin untuk tuberkulosis, batuk kering. Okay. Lepas tu kita ada keimunan pasif semula jadi. Untuk keimunan pasif semula jadi pula, dia adalah keimunan yang diperolehi bahan antibody yang dapat tu adalah antibody semula jadi yang memang kita tak boleh buat. Contoh, bayi, dia dapat keimunan semula jadi ni waktu dekat dalam perut ibu dia. Automatik. Mak dia ada dah antibody dekat dalam darah tu, so dia dapat. Anak pun sama, dapat juga antibody terhadap penyakit tersebut. Sebab darah itu memang darah mak dengan anak ni tak sama suku-suku tau. Tapi dia ada benda yang kan dia boleh merentasi. So dia dapat semasa dalam rahim dan satu lagi melalui susu ibu selepas dilahirkan. Sebab itulah doktor dok bagi tahu susu ibu itu adalah susu yang paling bagus. Kenapa? Sebab dalam susu ibu itu kaya dengan antibody. Dan biasanya bayi yang disusukan sepenuhnya oleh ibu dia untuk jangka masa 3 bulan yang pertama ataupun 6 bulan yang pertama, biasanya tak akan mengalami apa-apa masalah lah. Sebab dekat dalam susu ibu tu memang dah ada antibody. Tapi masalahnya adalah keimunan pasif semula ni tak kekal lama. Macam saya cakap lah. Sebab apa? Sebab badan tak hasilkan sendiri. Dia ambil direct daripada apa yang dia ambil tu, susu ibu ataupun dalam rahim, waktu dalam rahim. So dia tak ada. Dia tak kekal. Keimunan itu tidak kekal. Waktu dapat adalah. Satu lagi adalah keimunan pasif buatan. Keimunan pasif buatan ini dapat apabila seseorang itu disuntik dengan serum. Serum tu apa? Serum itu kita dapat daripada darah haiwan. Seperti kuda, macam ni saya bagi contoh ni, seperti kuda yang sedang menghidap ataupun
dah sembuh dah penyakit tersebut tapi ada lagi antibody dia. So, ambil daripada situ antibody daripada kuda tersebut akan diekstrak dalam amalan ni. Lepas tu sesuai untuk manusia dan dia akan disuntik ke dalam badan manusia melalui suntikan juga. So badan orang tersebut telah disuntik dengan antibody untuk lawan penyakit tersebut. Biasa kita bagi kepada orang yang dah kena dah penyakit tersebut. Dan satu lagi suntikan serum ini, anti serum ni hanya jangka masa tertentu saja. Kenapa? Sebab aras antibody dia akan turun dengan cepat. Jadi suntikan serum akan diberikan semula apabila orang tu nak perlindungan semula. Okay, contoh dekat sini macam mana anti serum itu berfungsi. Awak tengok, suntikan kali pertama dia terdedah. Suntikan kali pertama naik tinggi selalu. Kenapa? Sebab dapat antibody terus daripada suntikan tersebut. Okay, lepas tu lama-lama dia akan turun daripada level of immunity. Memang takkan kekal lah. So turun. Okay, lepas tu dia terdedah kali yang kedua. Maka kena bagi second injection tu. Akan bagi dan dia akan duduk dalam badan dia dalam beberapa minggu. Dia adalah tahan beberapa minggu. Lepas tu turun balik. Kalau bagi suntikan kali dia naik balik dan dia akan turun balik. Okay, contohlah serum ni. Dia ada tetanus. ATT awak dapat waktu tingkatan 3 ke tak silap saya ke tingkatan 2. Adalah cocok tingkatan berapa kat sekolah menengah. Satu-satunya awak kena cocok di sekolah menengah. ATT lah, anti-tetanus. Okey, dan kita ada untuk anjing gila dan juga untuk patukan ular. Patukan ular ni antitoksin sebenarnya yang dia masukkan sebenar-benarnya. Okey, satu lagi anti-rabies. Anti-rabies tu dia panggil yang untuk anjing gila lah. Rabies tu penyakit anjing gila. Anti-serum, antitoksin ni untuk bisa ular. That's why lah kalau boleh, kalau orang kata kalau kena patuk dengan ular, kalau boleh nak tahu ular tu jenis apa. Sebab baru kita tahu antitoksin apa yang sesuai untuk diberikan. So dia memang ready made punya antibody lah. Jadi badan tak hasilkan sendiri, so akan habis, akan turun. Dia memang confirm akan turun dan perlindungan dia memang sekejap saja jangka masa yang pendek. Okey, saya nak tanya, sampai setakat ni faham ke tak? Apa dia keimunan semula jadi, keimunan aktif semula jadi, keimunan aktif buatan, keimunan pasif semula jadi, keimunan pasif buatan. Ada nak tanya tak? Faham ke semua? Faham cikgu. Senyap je. Faham cikgu. Okey, saya nak bagi cerita sejarah hidup awak lah. Kalau awak memang mak awak memang bukan anti vaksin, bapa awak bukan anti vaksin. Okey, keimunan ini cerita dia senang je daripada awak lahir. Awak lahir je ke dunia ini, hari pertama awak akan diberikan keimunan aktif semula jadi melalui dua suntikan vaksin. Vaksin hepatitis B dos pertama dan vaksin BCG dos yang pertama. Maka awak pun membesarlah. Sampailah awak umur 2 bulan. Ikut KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, awak perlu dibawa balik ke klinik untuk diberikan suntikan vaksin dos kedua hepatitis B. Maka awak sekali lagi diberikan keimunan aktif buatan melalui vaksinasi hepatitis B. Okey, kenapa kena bagi suntikan kali kedua ataupun suntikan booster kita panggil? Untuk menggalakkan, booster ni adalah kita panggil sebagai dos penggalak untuk meningkatkan semula penghasilan antibody sehingga mencapai aras keimunan supaya badan mampu ataupun boleh melindungi seseorang daripada terkena jangkitan penyakit tersebut. Okey, lepas tu awak pun membesarlah. Dalam awak membesar tu tiba-tiba kakak awak, kalau awak ada kakak lah, ataupun abang awak, ataupun tak kisahlah sepupu sepapat ke adik, tiba-tiba kena chicken pox. Maka awak akan terdedah kepada penyakit chicken pox. Maka awak pun kenalah penyakit chicken pox tersebut. Kalau dah pernah kena, kalau tak pernah kena satu hari nanti mungkin kena juga. So waktu kena chicken pox itu badan awak telah pun mewujudkan satu keimunan yang kita panggil sebagai keimunan aktif semula jadi. Kenapa? Sebab badan awak hasilkan sendiri antibody untuk lawan penyakit chicken pox.
Bila awak lawan, awak memang demam. Memang kena chickenpox tersebut. Tetapi bila awak sihat daripada situ, badan awak telah pun mempunyai aras antibody yang cukup, kepekatan antibody yang cukup untuk lawan jangkitan kali yang kedua. Maka apabila awak membesar, tiba-tiba awak pergi sekolah, ada pula kawan sebelah awak kena chickenpox juga. Tapi kenapa awak tak dapat dah chickenpox tu? Sebab awak dah pernah kena dulu. Badan awak telah pun mempunyai keimunan terhadap penyakit chickenpox. Sebab dia adalah keimunan aktif semula jadi. Setakat ni dua yang saya bagi ni adalah contoh di mana badan sendiri hasilkan antibody untuk lawan penyakit tersebut. So kedua-duanya adalah kita panggil sebagai keimunan aktif lah. Okey, waktu awak kecil hari tu saya lupa pula. Waktu awak sedang kecil, waktu awak duduk sebulan, 2 bulan sampai umur 6 bulan tu, mak awak susukan awak. Okey, waktu mak awak bagi susu dekat awak itu, susu ibu itu mengandungi antiserum. Yang mampu untuk memberikan awak keimunan pasif semula jadi. Kenapa semula jadi? Tak ada orang boleh hasilkan susu ibu. Dia dihasilkan secara semula jadi oleh badan ibu awak. Ada apa dekat dalam antibody? Ada apa dekat dalam susu ibu? Dia ada antibody untuk lawan penyakit. Antibody ibu tu sama ada awak dapat semasa dalam fetus lagi melalui plasenta ataupun melalui susu ibu. Kenapa? Sebab ada kolesterol. Kolesterol tu yang warna kuning pekat mula-mula tu. Itu yang sebab tu. Kalau kat klinik waktu mula-mula tu dia memang suruh baby tu duduk dengan mak dia. Sebab nak suruh baby tu dapat banyak antibody daripada mak dia tu melalui susu ibu, kolesterol tu. Okey, lepas tu membesarlah awak kan, kena chickenpox tadi, lepas tu kena pula pendedahan kali kedua tak kena dah. Okey, awak pun darjah 6. Bila darjah 6, sekolah kata kena cocok BCG dos kedua. Maka awak pun pergilah cocok BCG dos kedua. Semua pelajar-pelajar yang duduk di Kementerian Pendidikan Malaysia, yang bersekolah dengan Kementerian Pendidikan Malaysia akan diberikan secara percuma semua ini. Suntikan vaksin BCG dos kedua. Maka awak pun cocok lah. Ada yang demam, ada yang tak demam. Itu adalah FP yang memang akan biasa diperolehi selepas satu-satu vaksinasi itu dijalankan. Okey, then awak pun naiklah sekolah menengah. Bila naik sekolah menengah, tingkatan 3, awak diberikan suntikan ATT. Suntikan ATT tu nama dia anti-tetanus. Kenapa bagi anti-tetanus tu? Sebab dia nak standby badan awak sekiranya terdedah kepada apa-apa penyakit, dia panggil kancing gigi, anti-tetanus tu. Macam mana kancing gigi boleh berlaku? Okay, ada satu kes pula, katakanlah awak main bola. Main bola tak pakai kasut dekat padang. Sekali terpijak paku berkarat. Okey, dekat dalam paku berkarat tu dia ada virus tau. Virus tak silap saya yang boleh menyebabkan seseorang itu kena kancing gigi. Maka katakanlah awak dah lama dah kena cocok dengan ATT tadi. So dia akan bawa pergi klinik, doktor akan cocok balik. Kenapa? Sebab ATT itu diperlukan untuk lawan, untuk mencegah kena kancing gigi tu. Untuk lawanlah selalu siap-siap. Sebab tu orang yang kena benda berkarat memang kena bawa pergi klinik, kena cocok dengan ATT. Untuk mengelakkan kena demam yang akhirnya boleh membawa kepada kancing gigi. Tahu tak penyakit kancing gigi macam mana? Sawan. Pernah tengok tak orang yang kena kancing gigi? Pernah dengar tak perkataan kancing gigi? Tak pernah. Orang yang kena penyakit kancing gigi dia macam sawan. Dia boleh, kalau dia boleh menggigil kuat, semua anggota badan dia menggigil, termasuklah gigi-gigi dia semua. So kalau yang kuat tu, dia boleh gigit lidah dia sampai putus. Sebab tu ada orang, dia akan, bila dia kena sawan tu, memang kena masukkan, janganlah masukkan besi tau, patah pula gigi, kain dalam mulut supaya dia tak ketah kuat tu. Dia tak gigit lidah dia. Sebab tu bawa pergi klinik cepat-cepat. Doktor akan suntik ATT juga sebenarnya. So untuk elak benda tu. Jadi katakanlah main pula kali kedua. Allah, pergi pijak zinc pula berkarat. Waktu tu dah 6 bulan. Dah setahun kemudian awak kena kali kedua tu kan. Maksudnya antibody dekat dalam badan awak dah turun. Dah habis. Maka awak kena suntik pula kali yang ketiga ke kedua ke dengan ATT yang sama. Maka naiklah tinggi balik aras keimunan tu untuk beberapa bulan dan dia akan drop balik lah.
So sebenarnya keimunan ini awak dah dapat daripada awak kecil sampai yang sekarang awak tingkat 4. Memang confirm dah awak dapat keempat keimunan tersebut. Cumanya kita kena kenal pasti yang mana satu keimunan aktif, keimunan pasif, keimunan aktif semula jadi, keimunan aktif buatan, keimunan pasif semula jadi dan keimunan pasif buatan. Faham? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh Boleh eh? cikgu. Saya nak settle sikit lagi. Serba salah dah kalau tak settle ni. Boleh ke walaupun dah pukul 2? Tak apa habis. 11.4. Kita nak sambung lagi. Sambung minggu depan pula dah. Macam mana? Boleh ke nak sambung? Pak A? Boleh cikgu. Berapa kan? 4:11. Semua setuju ke ni? Seorang je menyaut. Saya sambung Boleh cikgu. Saya sambung Habis lah. 9.4 serba salah dah. Sikit lah. Pasal HIV. Apa dia HIV? HIV adalah virus imunodefisiensi manusia. Nama bahasa Melayu ni nak sebut pun berbelit lidah. Imuno. Maksudnya imun tu. Dia serang. Defisiensi. Kita punya pertahanan badan. Virus yang menyerang sistem pertahanan badan manusia. Sebab itulah nama dia Human Immunodeficiency Virus. Virus imunodefisiensi manusia. Okey. Dan virus nama dia HIV. Awak kena ingat virus HIV. Nama penyakit AIDS. Tadi virus virus apa tadi? Katakanlah virus hepatitis B. Nama penyakit hepatitis B. Vaksin pun hepatitis B. Yang tu senang. Untuk BCG, nama suntikan vaksin BCG. Nama penyakit tuberkulosis ataupun TB. Nama penyakit bahasa Melayu dia batuk kering. Patogen yang menyerangnya adalah bakteria tuberkulosis. Lain tu. So dia ada host. Macam dia cakap. Nama penyakit lain, nama virus lain. Kalau macam COVID-19 senang. COVID-19 nama penyakit COVID-19, nama virus dia COVID-19 tapi dah ada macam-macam varian lain. Tapi masih penyakit yang sama iaitu COVID-19. Faham tak apa maksud saya ni? Macam tadi, suntikan antiserum ATT, anti-tetanus. Nama penyakit dia tetanus lah. Macam itulah. Lepas tu kita ada apa lagi? Suntikan polio. Vaksin polio. Nama penyakit polio. Senang yang tu. Lepas tu kita, tapi macam BCG lah dia lain sikit. Suntikan BCG tu nama panjang saya pun tak ingat. BCG nama virus, nama patogen dia bakteria tuberkulosis. Nama penyakit TB, batuk kering. Dia lain gitu kan. So yang ini virus HIV, penyakitnya AIDS. Apa dia nama penyakit AIDS tu? Sindrom kurang daya tahan ataupun acquired immune deficiency syndrome. Okey, apa dia ni sama dia lah ni. Okey. So ini adalah contoh virus HIV. So dekat dalam textbook awak ada juga muka surat 209. Cantik sebenarnya virus ni. Memang virus ni antara ciptaan Allah yang cantik lah, yang unik. Macam saya dah pernah cakap itu kan. Tetapi dia sangat berbahaya. Ini contoh virus HIV. Yang ini yang dah kena serang, dah diserang. Diserang siapa ni? Diserang sel darah putih. Host dia adalah sel darah putih Okay. Inilah apa tu? Inilah antigen tu ni. Nampak ni? Ni. Macam kalau COVID-19 dia panggil crown. Inilah antigen dia. Kalau dapat perangkap dia baru boleh. Okay, tapi masalah sekarang ni adalah HIV ni diserang sel yang nak hasilkan antibody, nak lawan penyakit. Padahal sel tu yang kita perlukan untuk lawan semua penyakit. Tapi problemnya adalah HIV pergi serang hak tu. Macam mana dia nak berfungsi? Sebab itulah sampai sekarang HIV tak ada ubat. Memang awak dah patut tahu, virus memang tak ada ubat. Dan kebetulan virus HIV ni pergi serang pula sel yang berfungsi untuk menghasilkan antibody. Tu jadi masalah besar.
Okay. Dan sebab itulah agaknya Allah bagi penyakit ini kepada mereka-mereka yang yelah kecuali yang dapat daripada pemindahan darah ke ataupun orang lain tu lain lah. Kalau dia sendiri cari penyakit, memang itu Allah dah takdirkan. Memang Allah bagi kat dia supaya dia sedar lah. Nauzubillah lah kan. Minta-minta tak ada lah siapa-siapa yang dapat penyakit ini. Sebab memang tiada ubat. Penyakit disebabkan oleh virus memang tak ada ubat setakat ini. Cuma yang hari tu saya bagi tahu pasal ada seorang tu lah dia sembuh sebab dia dapat gen mutasi daripada apa lah tak ingat dah lah. Ada tak tahu ada kata 4 ke ni. Ada, saya tak ingat sekali lagi. Hai, apalah saya tak ingat. Okay, so ni lah. HIV menyerang dan memusnahkan limfosit yang penting dalam sistem keimunan badan. Jumlah limfosit yang semakin berkurang meningkatkan risiko jangkitan penyakit. So awak dah tahu kenapa? Sebab limfosit ni berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Apa fungsi antibodi? Untuk lawan, untuk melawan lah. Antibodi tu penting untuk lawan patogen yang masuk dekat dalam badan. So bila HIV tu menyerang limfosit, maka antibodi yang nak dihasilkan makin kurang. Dia serang satu, lepas tu dia replicate. Maka dia akan serang pula. Semua. Banyak dah ni. Daripada satu, mungkin dah jadi 10. 10 tu pergi serang lagi. Sel limfosit yang ada. 10 dah jadi 20. 20 ganda. Last sekali, semua sel limfosit musnah. Akibat daripada dia dah jadi host, maka dia yang kawal limfosit. Limfosit tak lagi hasilkan antibodi untuk lawan penyakit. Sebab itulah dia meningkatkan risiko jangkitan penyakit. Jadi virus HIV dia melumpuhkan sistem keimunan badan manusia untuk menentang penyakit. Awak dah faham kan macam mana dia punya kerja? So, maka pesakit AIDS mudah dijangkiti oleh pelbagai jenis penyakit dan akhirnya akan mati walaupun penyakit tersebut tidak berbahaya. Cumanya, awak kena tahu setiap, macam nak cakap, virus ni dia ada waktu macam tu kata apa? Waktu duduk senyap gitu. Sama lah macam virus COVID-19. Orang yang kena penyakit COVID-19 tu, dia tak tahu dia kena virus tu dalam hari pertama, hari kedua. Tapi yang biasa ke semua penyakit virus sesama ni, sebab dia sebenarnya virus sesama, dia akan bagi tindak balas dalam masa 14 hari. Sebab itulah orang tu kena kuarantin pun 14 hari. Faham tak kenapa kuarantin tu 14 hari? Sebab dalam masa 14 hari tu, dia akan tunjukkan sifat dia. Dia akan tunjukkan, kalau orang tu kena penyakit, dia akan tunjukkan dalam masa 14 hari. Dia ada waktu dorman dia. Waktu dorman ni macam dia buat biasa-biasa, relax-relax dulu kan. Okay, dia serang slow-slow. Lepas tu, bila dia dapat conquer orang tu punya host, maka baru dia tunjuk orang tu batuk lah, sesama lah, demam ke, kuat lah, badan lengur lah, semua-semua lah. Okay, dalam masa 14 hari. Lepas tu, kena pula dekat orang tu. Orang tu kalau sistem pertahanan orang lain pula ni. Kalau sistem pertahanan dia kuat, maka mungkin hari-hari pertama, kedua, ketiga tu dia tak ada apa-apa. Okay. Tiba-tiba hari yang ke-14, baru badan dia tu kalah dengan serangan virus tersebut. Hari ke-14. Sebab tu ada orang hari ke-10 baru dia check positif. Hari pertama dia tak positif. Hari ke-10 dah check kali kedua, check kali ketiga baru positif. Itulah badan dia tu kuat untuk lawan penyakit tu, tetapi akhirnya kalah juga. Sebab itulah dia jadi result dia tu lepas kali ketiga baru positif. Kenapa? Sebab itu memang dia punya tempoh. Okey, sebab itulah kalau saya tanya orang tu kan, macam mana nak betul-betul bebas, dia kena 14 hari tu tak pergi mana-mana. Okey, maka orang tu akan tunjukkan dia punya orang tu kena COVID-19 dalam masa 14 hari. Tapi kalau hari ke-14 tu dia keluar, dia pergi, dia ada lagi tu. Dia tak tahu. So, dia boleh jangkitkan ke orang lain. So, sebab tu dia 28 hari. Kalau COVID-19 28 hari tu, tempoh paling cantik kuarantin dia. 14 hari tu tidak lah. 14 hari tu nak tengok orang tu kena ke tidak. Tapi kalau hari ke-14 tu dia mampu untuk tunjukkan, mampu untuk sebarkan kepada orang lain, dah dapat orang lain tu pula 14 hari pula dia kena kira daripada first pendedahan. Sama lah kes dengan HIV. HIV, seseorang yang HIV, kalau tengok dalam muka surat 209, dia bagi tahu, tidak akan menunjukkan sebarang sistem untuk beberapa tahun permulaan.
Walaupun virus tu sedang aktif dekat dalam badan, serang sistem keimunan badan dia. Kenapa? Sebab dia ada lagi tu sel-sel B yang banyak lagi untuk lawan penyakit-penyakit yang datang. Okay, gejala penyakit seperti cerit birit, kronik dan jangkitan kulat hanya dapat dilihat selepas 8 hingga 10 tahun. Sebab waktu tu sistem keimunan badan dia hampir lumpuh sepenuhnya. Barulah dia dapat penyakit yang panggil AIDS. Sebelum tu dia hanyalah pesakit HIV positif. Bila kita tafsir dia pesakit AIDS, apabila badan dia telah pun lumpuh, sistem keimunan badan dia telah pun lumpuh untuk menentang penyakit, maka dia dijangkiti penyakit dan dia ambil masa 8 hingga 10 tahun. Okey, macam rabies, penyakit anjing gila 5 tahun tau. Kalau tak silap saya baca 2 hingga 5 tahun. Dia dorman dekat dalam badan orang tu. Tu virus. Virus hanyalah hidup pada benda hidup dan dia tak hidup pada benda bukan hidup. Tetapi bila dia masuk dekat dalam host dia, ada cepat, virus sesama yang paling cepat lah. Tapi dia ada beberapa jenis virus yang ambil masa yang lama untuk membiak dan conquer badan orang tersebut. So kena ingat benda tu. Okay, so cara jangkitan dia adalah HIV dia boleh merebak melalui darah, semen dan juga cecair vagina. Okay, jadi macam mana dia berkongsi? Macam mana dia boleh terjangkit tu? So melalui kalau darah melalui perkongsian jarum suntikan oleh penagih dadah, perkongsian objek tajam, pencukur, berus gigi, jika terdapat darah pembawa HIV. Benda-benda yang tajam tu bahayalah. Tapi kalau setakat minum air, kalau minum air macam saya dah pernah cakap kat awak, dia hanya share apa tu? Ailio kan? Bekas ailio. Ailio tu dia tak masuk dekat dalam darah. So, insya-Allah tak akan menjangkiti. Cara jangkitan dia adalah melalui darah, semen ataupun cecair vagina. Okey, so satu lagi selain daripada darah tu, pemindahan darah tu apa-apa. Semen tu air mani apa nama tu, dia boleh masuk melalui seks bebas ataupun homoseksual. Yang ini mungkin ada luka ke waktu dia buat seks ke apa-apa, yang tu yang boleh jadi jangkitan itu. Satu lagi adalah melalui plasenta ibu hamil kepada fetusnya. Okay, walaupun darah dia tak bercampur, tapi virus ni sangat kecil kan. So dia boleh memindahkan virus tersebut semasa kehamilan ataupun kelahiran kalau ada luka, baby dia luka, ataupun semasa penyusuan sebab cecair badan tu. Okey, tetapi ada yang memang baby tu tak kena pun virus HIV walaupun mak dia tu kena HIV. Kenapa? Sebab ingat, sebab darah ibu dan anak memang tak bercampur. Sebab memang ada kes yang anak tu negatif walaupun mak dia positif HIV. Itu uniknya Allah buatlah. Semuanya balik pada Allah lah. Kun fayakun, Allah kata jadi, jadilah. Allah kata tak jadi, memang tak jadilah. Okay. So ini macam mana HIV transmission tu boleh berlaku lah. Okay. So tak ada. Ni contaminate needle ni kalau share jarum suntikan lah. Okay. Yang ni yang kita risau lah. Blood transfusion ni, pemindahan darah ni. Na'udzubillah lah Okay, yang ini ni insyaAllah kalau awak orang Islam, awak amalkan cara hidup Islam yang sebenar. Bukanlah yang betul-betul sebenar, tapi awak tahu mana betul, mana salah, awak takkan buat lah unsafe sex ni. Okay. Yang ini ni tak ada agak lah kan. From an infected mother to her child ni. Okay. So inilah unprotected sex with an infected person from mother to child in uterus during childbirth ataupun breastfeeding. Sharing syringe, tattoo needles, yang buat tattoo tu bukan terdedah kepada HIV juga, dia terdedah kepada virus hepatitis B pun boleh. Orang yang buat tattoo tu. Jadi guna mesin tattoo yang sama, cari pasar semua tu. Okay, so yang ni lah, sama je lah ni. Okay, carriers of HIV dia ada dekat dalam apa? Dalam darah, semen, dalam breast milk, dalam vena fluid, dalam rectal mucosa, semua tu lah. Okay. Macam mana nak prevent AIDS ni? Okay. Saya rasa macam awak karang bahasa Melayu je lah. Karangan bahasa Melayu kan. Didikan agama yang cukup kepada anak-anak supaya mengamalkan cara hidup yang sihat.
dengan nilai moral yang tinggi dan hidup dengan cara yang betul. Maka dia takkan terbabitlah dengan dadah ataupun dia tak terbabitlah dengan seks bebas, homoseksual ataupun nak share-share. Dia tahu kebersihan apa semua, takkanlah dia nak share berus gigi ke, kacik kuku ke kan. Kacik kuku tu pun boleh Dia orang tu terpotong kulit dia sampai berdarah. Lepas tu ada seseorang lagi pergi pinjam spek kuku sebab tu bahaya. Benda-benda yang tajam ni sangat berbahaya. Pisau petah lagi. Spek kuku pun boleh. Apa tu? Satu lagi. Sikat rambut. Sikat rambut ada yang tajam kan? Yang tu bahaya juga. So awak faham lah kan apa benda yang tajam dengan tak kan? Benda-benda peribadi macam tu jangan share. Tolong ingatlah yang tu. Awak duduk nanti dekat asrama ke, dekat hostel you nanti, satu hari nanti kalau masuk you, jangan share benda-benda peribadi macam tu. Awak pandai-pandai lah excuse, boleh katakan tidak pada benda yang tak sepatutnya. Dia nak kata kedekut lah. Tak apalah, kata kedekutkan je lah. Ataupun kalau awak nak tunjuk awak murah hati, awak bagi terus dekat dia spek kuku tu, then awak beli spek kuku baru untuk awak. Itu lagi bagus. Kalau awak takut tanggapan orang pasal kedekut ke apa. Kita tak tahu ni zaman sekarang ni terlalu banyak macam baik tapi kita tak tahu belakang kita orang tu setara mana. So prevention is better than cure. Ingatlah yang tu. Okay. So inilah semua ni. Lah. Apa lagi kan nak cakap? Saya rasa semua orang tahu ni sebenarnya pasal AIDS ni. Okay. Habislah untuk hari ni. Ada nak tanya? Tak ada cikgu. Kalau tak ada, so kita pun dah habis masa dah ni. Tak ada Saya nak tanya, ada... Tak ada ni? Tak ada tanya dah. Nak tanya tak? Awak tak nak tanya saya? Faham ke? Faham cikgu. Faham semua Allah, Afina baru nak join. Habis masa dah. Mana Afina? Saya tak perasan, mungkin dia nak masuk daripada tadi. Tak boleh masuk sebab saya buka slide besar. Mana Afina baru masuk? Awak minta daripada tadi ke saya tak perasan? Ya cikgu, tapi saya tak boleh masuk. Sebab saya buat slide besar tadi, saya tengok dah ada 12 orang. Saya salah tengok lah, kali 11 je. Saya buka slide besar memang tak nampak terus. Sorry lah. Habis dah Afina. Tak apalah, nanti awak tengok slide saya upload dekat dalam YT YouTube Afina tengok situ Okey cikgu. Sorry lah sebab tu saya biasa buka kecil. Saya silap tengok tadi. Ingatkan dah 12, rupanya baru 11. Tak apa lah. Tapi ada. Tak ada dah lah, habis, memang habis sungguh. Untuk bab 11 habis. Afina nanti tengok dekat dalam tu. Ini ni slide lama ni, duduk dalam ni lagi saya tak delete. Ni saya pernah tunjuk tak dekat awak pasal rokok. Ni orang paru orang, sepatutnya gambar ni duduk dekat bab 10 kan. Ni gambar perokok. Gambar perokok punya peparu. Ni hitam. Ini gambar bukan perokok. Nampak sangat beza kan. Ada apa yang dalam rokok ni sebenarnya ni lah. Daripada atas sampai tempat isap. Semuanya tak ada benda yang bagus. Racun untuk hukuman mati, penghapus cat. Pernah tunjuk tak kat awak slide ni? Tak pernah cikgu. Tak pernah. Nak tengok ke? Tengok. Ada apa dekat dalam ni? Nampak biar besar bagi terang. So dekat abu dia ada racun untuk hukuman mati. Lepas tu ada penghapus cat. Ada pembersih lantai. Ada bahan bakar roket. Ada pelarut industri. Ada racun semut putih. Arsenik ni bukan racun semut je, racun manusia ni sebenarnya. Ada kapur barus yang guna untuk orang meninggal. Ada bahan korek kocok api ni. Lepas tu ada gas dari karbon monoksida ni. Nampak ni. Lepas tu bahan plastik PVC. Vinyl chloride ni, PVC. So tak ada apa yang bagus pun pasal rokok ni. Dah lah.
orang yang isap rokok, peparu dia jadi macam ni. Ni peparu orang yang isap rokok, ini peparu orang yang normal lah. So awak baru 14 tahun, saya harap pelajar 4A memang tak terlibat dah ni dengan ni. Sebab lah tak nak, bukanlah baru isap terjadi macam ni, tidak. Dia rokok tegar ni maksudnya dah lama dah ni. Lepas tu dia ada satu lagi term passive smoker kan. Passive smoker, orang yang duduk sekeliling orang isap rokok pun dapat kesan yang tak bagus. So ini contoh, ini slide itu sepatutnya tunjuk. Ini trombiosis lah, trombiosis. Ni embolus lah. Bab 4 ni sepatutnya ni. Ni stroke. Yang kalau berlaku stroke maksudnya lekat dekat sini. Tak ada kaitan pun dengan yang ini. Kalau blood clot tu jadi darah beku dekat sini. Yang ini pecah. Beku lepas tu dia pecah. So jadilah stroke kalau dekat otak. Kalau lah blood clot tu lekat dekat jantung, dia panggil serangan jantung. Itu ya, itu. So tak ada lah, boleh berhenti dah. So Afina nanti tengok YouTube kan Pukul 2:30 dah ni. 2:30. Kalau tak ada apa-apa nak tanya, kita jumpa next week untuk bab 12. Okay, untuk bab 12 next week. Okay, so tolong update tu nota tu tolong buat siap sampai bab 11. Nanti siapa dah siap hantar. Ramai lagi tak hantar bioskop. Bab berapa hari tu saya suruh hantar? Baru 2 orang kata siap saya hantar. Hantarlah siapa tak hantar lagi. Dah 2-3 minggu dah kerja tak hantar. Hantar bioskop tu. Tadi saya tengok masa macam 2 orang baru hantar bioskop. Nota ramai dah hantar. Ingatlah dengan Fazina hantar. Wah, nota beres bab tu. Bioskop ramai tak hantar. Tolong hantar bab tu, bioskop. Okay. So kalau tak ada apa-apa, Assalamualaikum. Kita habiskan kelas kita ni dengan surah Wa'as dan tasbih kibalah. So awak boleh left. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu.